Projek solar berskala besar di Tawau perkukuh agenda tenaga mampan Sabah. Fokus dari negeri di bawah bayu akan diperincikan Rozila Wati Asir. Silakan. Baik Sahi, pembangunan tenaga mampan komitmen Sabah dibuktikan dengan pelancaran projek tenaga solar berskala besar LLS Q Solar Tawau. Projek dijangka siap akhir tahun depan bakal menyelesaikan isu bekalan elektrik. Projek bernilai 60 juta ringgit ini berkapasiti 20 megawatt. Projek bukan sahaja menjadi pemacu utama kestabilan tenaga di pantai timur Sabah, malah mencerminkan iltizam kerajaan negeri dalam mewujudkan ekosistem pembangunan mapan dan menjadikan Sabah peneraju tenaga boleh diperbaharui. Saya yakin di bawah komitmen Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji G selaku Ketua Menteri Sabah jelas untuk menambah baik segala usaha untuk mempertingkatkan tenaga elektrik di Sabah ini apabila beliau mengadakan master plan berkaitan tentang tenaga yang boleh diperbaharui di Sabah ini. Projek juga akan memperkukuh keupayaan grid negeri serta menyokong usaha mengimbangi pengagihan tenaga antara pantai timur dan pantai barat Sabah. Ini tahun hadapan 2026, jadi mana kita ada reserve 15 megawatt tambahan yang tidak payah diambil daripada grid. Jadi kita masukkan ke grid. Jadi artinya seluruh Tawau daripada Apas, Balung, Kukusan, Sebatik, Seri Tanjung dan juga hingga ke Kelabakan. Maknanya ini sudah mencukupi. Namun keperluan itu dinamik. Dia akan bertambah dengan adanya pusat perumahan baru, adanya industri baru, adanya kedai-kedai baru, kilang-kilang dan sebagainya. Jangan luluskan lesen perniagaan kepada warga asing. Itu ingatan kepada pihak berkuasa tempatan PBT khususnya di kawasan tumpuan peniaga. Ia langkah melindungi peluang ekonomi rakyat tempatan. Satu, tambahkan orang tempatan. Kedua, jangan ada disewakan. Supaya pelesen-pelesen kita ini, kita mau mereka betul-betul berniaga, berdagang. Supaya boleh menambahkan pendapatan, peningkatan diri mereka, terutamanya orang tempatan dan juga keduanya boleh menambah hasil kepada majlis. Tegasnya, PBT perlu memperketat proses kelulusan lesen termasuk menyemak latar belakang pemohon, dokumen sah dan status pemilikan premis bagi mengelak nama penduduk tempatan disalahguna sebagai proksi oleh warga asing. Datuk Isnin turut mendedahkan terdapat kes warga asing menggunakan proksi untuk menguasai premis-premis strategik di beberapa pekan, satu situasi yang tidak boleh dipandang ringan. Dalam Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis Daerah Tenom sesi 2025-2027 yang berlangsung di Dewan Datuk Seri Panglima Antanom, beliau mahu semua ahli majlis agar lebih tegas membela kepentingan rakyat tempatan. Katanya, kerajaan tidak akan berkompromi dalam soal kedaulatan ekonomi rakyat dan penguatkuasaan terhadap perniagaan haram warga asing akan terus dipertingkat. Pelajar terkesan dalam kebakaran di Kampung Kurnia Jaya dan Kampung Cempaka Tawau akan diberi bantuan pendidikan. Kebakaran pada semalam memusnahkan 25 buah rumah. InsyaAllah, saya akan dapatkan maklumat daripada Majlis Perbandaran Tawau untuk tujuan mendapatkan maklumat dan memberikan bantuan kepada anak-anak yang memerlukan bantuan melalui tabung pendidikan negeri Sabah. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan barangan dapur dan wang tunai kepada 40 ketua isi rumah KIR di Tawau. Bantuan diterima dari Pusat Zakat Sabah. Ketika ini 30 KIR terlibat masih ditempatkan di Dewan Sri Balung. Baja Super Ladang Keluaran Nafas Baja Kimia Sendirian Berhad NBKSB tampil dengan wajah baharu yang beri penekanan kepada aspek rekaan dan pembungkusan. Ia langkah strategik pertubuhan peladang kebangsaan nafas dalam memberi nilai tambah kepada peladang dan petani. Pada masa sama meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap kualiti baja tempatan. Rekaan grafik pada bungkusan baja Super Ladang kini lebih kemas dan mudah dikenali dengan susun atur maklumat yang makin jelas. Ia akan memudahkan pengguna memahami fungsi baja dan kandungannya. Selain itu, bungkusan baja itu juga direka lebih tahan lasak sesuai pengendalian di ladang dan gudang, sekaligus menjamin kualiti baja di dalamnya.
Kualiti tidak pernah ada kompromi. Perkataan super juga untuk menunjukkan yang komitmen kami untuk meningkatkan lagi servis kami dan kualiti baja kami yang memang diselenggara melalui di bawah piawaian SIRIM lah. Jadi ini sebagai satu indeks kepuasan pelanggan. Pihaknya turut memperkenal varian baharu baja peladang dalam bentuk baja kompak berbanding baja sebatian sahaja sebelum ini. Antara yang diketengahkan ialah Super Ultra Care, iaitu baja kompak premium yang dirumus khas bagi meningkatkan kadar penyerapan nutrien oleh tanaman. Teknologi pembuatan baja kompak lebih ringkas dan cekap namun tetap mengekalkan nutrien dan tahap keberkesanan yang tinggi. Selain itu, ia turut membolehkan harga ditawarkan secara lebih kompetitif di pasaran. Pelancaran produk dan wajah baharu baja Peladang disempurnakan Pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang, Datuk Mahfuz Omar di Kota Kinabalu. Dan kita harap bahawa selepas ini Nafas akan lebih mengorak langkah ke hadapan untuk memberikan bimbingan kepada petani-petani dan juga peladang-peladang untuk melihat bagaimana mereka perlu juga turut memberikan invest untuk kepentingan ladang mereka sendiri. Nafas Baja Kimia Sendirian Berhad merupakan syarikat subsidiari Nafas. 50 golongan asnaf sekitar Seri Taman Sandakan menerima sumbangan bakul makanan. Sumbangan disampaikan Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan sempena Forum Perdana Ehwal Islam di Masjid Jannatul Naim Seri Taman Sandakan. Sabah ni negeri yang paling banyak masjid di Malaysia. Juga aktiviti dan juga program-program institusi itu sangat aktif dan gerak kerja pengajian Islam itu juga semakin baik dan yang paling utama adalah bagaimana ianya dapat memberikan kesan dan impak kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kita nampak masyarakat di Sabah ini harmoni, bersatu padu dan itu merupakan satu perkara yang kita sangat kagumi. Forum Perdana Ehwal Islam dianjurkan Akademi Kenegaraan Malaysia dan Pertubuhan Islam seluruh Sabah, Usia. Lebih 200 umat Islam sekitar Seri Taman Sandakan mengimarakan program ini. Menjadi jentera pembangunan akar umbi berwibawa dan efisien. Itu hasil pelan tindakan pembangunan kampung dalam memperkasa peranan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Menerusi pelan ini, 97 setiausaha JKKK diberi bimbingan khusus. Saya berharap supaya mereka nanti kembali dengan pengisian ilmu yang baru atau lama, khususnya pada JKK yang baru itu, setiausaha yang baru khususnya, supaya mereka telah mendapat satu ilmu yang perlu apabila menghadapi perkara-perkara setempat semasa yang dihadapi dalam menjalankan tugas. Pelaksanaan pelan memastikan pembangunan kampung lebih tersusun, merangkumi aspek infrastruktur, ekonomi, modal insan dan sosial. Ia sejajar visi KPLB Sabah untuk mensejahterakan luar bandar secara menyeluruh. Mengulas teknologi kecerdasan buatan AI dalam pengurusan kampung, katanya ia perlu dilaksana mengikut garis panduan sedia ada bagi meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan. Kemuncak Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT 2025 malam ini. Persiapan akhir giat dilaksana Majlis Perbandaran Tawau MPT. Ribuan pengunjung menghadiri raptai penuh membuktikan keterujaan masyarakat terhadap festival kebudayaan berprestij ini. Lebih 50,000 pengunjung dijangka hadir menyaksikan 30 kumpulan etnik tempatan serta 3 delegasi antarabangsa dari Kazakhstan, Indonesia dan Filipina. 3 tema utama, kepahlawanan, kraftangan dan adat perkawinan. Kita mengharapkan dengan adanya persembahan seperti ini akan mengekalkan ini nilai-nilai budaya dan dapat mengekalkan khazanah budaya yang ada di negara kita. FKAT 2025 juga mencipta sejarah tersendiri apabila 3 acara disenaraikan dalam Malaysian Book of Record. Festival Kepelbagaian Etnik paling lama, persembahan tarian etnik terbanyak dalam satu acara dan perarakan etnik teramai. Kita berbilang bangsa, berbilang suku
Dan bila dibuat begini kita dapat mengeratkan lagi kita punya perhubungan lah. Jadi toleransi. Very good exposure lah kepada rakan-rakan yang ada dekat Tawau ni, dan kita orang yang mungkin datang daripada Semporna Melancong pun akan dapat rasa macam be a good opportunity lah untuk mereka merasa apa itu festival kesenian ni. FCAT. Saya rasa wajar diteruskanlah supaya pembilang bangsa etnik ni tak dilupakan. Ya, untuk generasi seterusnya. Ya, untuk generasi. Kadang yang muda-muda ada yang tak tahu etnik yang lain kan. Penganjuran FCAT 2025 diharap menjadi pemangkin kepada pembangunan pelancongan budaya bukan sahaja di Tawau, malah seluruh Sabah. Setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam Berita Wilayah bersama Sahi. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terima kasih Rozilawati.